Satu cara ialah kita ubah kepada bentuk am dan dapat nilai C dia lah. Satu ialah kita boleh gunakan teknik yang kita belajar dalam tajuk geometri koordinat. Nak cari pindasan Y, ganti X sama dengan kosong ke dalam persamaan. Nak cari pindasan X, ganti Y sama dengan kosong ke dalam persamaan. So, bila kamu ganti, awak akan dapat ini. Cuba kira untuk cikgu, betul tak dapat negatif 8? Betul. Betul, Okey. So, kalau awak cari ini pun mencukupilah untuk kita tahu pasi Y ni nak letak di mana. Sebab kita kena letak supaya pindasan Y kita negatif. So, letak sini tak sesuai. Kita letak di sini. Boleh? Ataupun cikgu naik atas sikit ni. Letak sinilah. Di mana sebab kita tahu pindasan Y kita ialah negatif 8. Boleh, Okay. Mungkin kita buat untuk ini jugalah. Kamu tolong cikgu cari pindasan Y untuk graf kedua ini ya. Cikgu lukis balik ya. Pagi-pagi buka besar sikit supaya senang. Cari untuk saya apakah pindasan Y dia. Ganti S sama dengan kosong ke dalam persamaan je. Dapat negatif 12. Negatif 12 ya. So kalau negatif 12, eloknya awak letak sini lah. Supaya kita nampak sini negatif 12. Boleh? Okey, untuk yang ketiga ni negatif 8. Yang ketiga ni negatif 8. 28. Dia tak logik kan dia. Awak buat macam ni lah 28. So ini cikgu buat. Ini 10, ini 28 boleh. Asalkan dia di atas. Tak payah pula risau cikgu. Ini 10 ni begitu besar. Ini 10 sampai 28 begitu kecil. Tak apa. Lakaran graf janji nombor ikut susunan. Dari kecil sampai besar. Yang sepatutnya tempat positif dan sepatutnya tempat negatif. Mencukupi. Dia tak kisah skala awak. Cikgu 3 besar macam ini. 10 sampai 28. 18 kecil macam itu. Itu tak ada masalah. Boleh So kita ubah pasi Y lah ya. So, ini cikgu buang lah ya. Yang graf pertama, kedua cikgu sangat susah nak edit sebab dia terlalu macam tabung uji. Ini elok sikit, sekurang-kurang pekat sikit. Buka sikit cikgu boleh edit lagi. So biasanya bila awak lukis quadratik awak macam cikgu, pekat besar sikit kaki dia. Kaki dia pekat besar sikit. So senang sikit kita label. Okey, itu soalan 9. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan 10. Okey, cikgu kata HK ialah titik pusingan. So sebenarnya terus saja kan. Okay, kita tahulah sebab kalau di sini kita terus baca 2 dan negatif 8. So apakah nilai H dan K memang macam kawan lah, tulis saja. H ialah 2, K ialah negatif 8. Kita terus banding 2 ini saja. Okay. Lepas itu kita gunakan maklumat ini. Pindasan Y sama dengan negatif 6 untuk cari nilai A. So, macam tadi juga katalah kalau pindasan Y kita ganti X sama dengan kosong. So, kita ganti X sama dengan kosong. Tapi kali ini kita sudah tahu jawapan dia ialah negatif 6. Kita sudah tahu jawapan dia ialah negatif 6. So, awak dapatlah ini. Kemudian kira-kira dapat jawapan. Cikgu cek saja. Okey, ya. Ya. Soalan 10 tak susah. Okey, soalan 11. Sebenarnya soalan 11 ini ada banyak jawapan bergantung kepada kamu nak letak pasi S dan pasi Y kamu di mana. Okay. Soalan ini sebenarnya ada banyak jawapan. Ini kerja siapa? Elia. Okey, Elia, di mana letaknya pasi X kamu? Dekat tanah. Dekat tanah Pasi Y? Dekat roket tu mula-mula. Okey, tempat yang mula dia. Okey. So ini jawapan Ilya ialah berdasarkan keadaan macam ini. So bila berdasarkan keadaan macam ini, okey, kejap Sorry lah So cikgu akan nampak dia pergi cari titik tengah inilah. Dia pergi cari titik tengah sini sampai sini 8. Sebab benda ni simetri. So tengah-tengah maksudnya sini sepatutnya 4 lah. Sini 4, sini 8. Okay. So dia dapat ini 4. Kemudian kita tahu tinggi dia 2. So kita tahu titik ini ialah 4, 2. Kita tahu titik ini ialah 4, 2. So itulah Ilya tulis macam ini. Lepas itu kita perlu cari nilai A. So untuk cari nilai A kita perlu cari garis yang titik yang dilalui oleh roket ini.
So kita tak boleh pilih 42 sebab 42 telah digunakan untuk puak ini. Kalau sekarang awak pakai lagi 42 ke dalam persamaan ini, apa pun tak dapat. A akan hilang terus. So kita gunakan tempat lain. Okay, so kalau ikut soalan ini, tempat lain yang kita boleh ambil ialah titik inilah, titik ini. 80. Okay, 80. So, itu Ilya letak S dia 8, Y dia 0. So dia selesaikan, dia dapatlah nilai A. So dia tulis persamaan dia, aku cek jawapannya. Y sama dengan -1 pula. Okay. So jawapan ini, jawapan ini betul berdasarkan keputusan Ilya letak ini sebagai pasti S, ini sebagai pasti Y. Sebab soalan ini tak cakap di mana letaknya pasti S dan pasti Y. Tapi memang cikgu tidak menafikan kebanyakan masa. Kena. Betul. Tak ada jawapan lain. Sebab cikgu lupa baca ayat ini. Jarak melintang dari titik pelepasan ialah X. Oh, sorry. Kalau macam ini, memang kita kena letak macam ini. Baru kita boleh kata jarak melintang. Sorry. Memang satu jawapan saja. Sebab ada ayat ini. Cikgu lupa baca. Okay. Sebab kalau dia cakap macam ini, awak punya pasti S mesti di sini. Supaya bila contohnya roket dia di sini, nilai S ini memberitahu kita jarak melintang dia daripada tempat dia lepas. Cikgu salah cakap. Okey, kemudian kalau nak tahu koordinat Y merupakan ketinggian dia. Sorry. Memang macam ini saja. Tak ada jawapan kedua. Kalau tidak ada ayat ini dua ayat ini, kalau tidak ada dua ayat ini, soalan ini sebenarnya ada banyak jawapan. Sorry cikgu yang silap. Okey. Ada apa nak tanya ke? Tak. Okey, kita pergi kepada soalan 12. Cikgu kata garis lurus ini ialah tangent kepada lengkung. Macam cikgu saya pernah beritahu kamu kan, tangent maksudnya sentuh sekali. So, kita fahamlah untuk garis lurus dengan lengkung ini, dia hanya ada satu titik persilangan. Maksudnya katakan ini lengkung kamu. Kalau inilah lengkung kamu dan inilah garis kamu, dia mesti dalam keadaan macam ini. Dia sentuh sekali. Kejap. Dia sentuh sekali. Dia sentuh sekali. Sekali sahaja. Baru garis itu dipanggil sebagai tangent. So kalau dia sentuh sekali, maksudnya kalau saya nak cari titik persilangan, saya hanya ada satu jawapan. So nak cari titik persilangan, so kita buat persamaan serentak. Cikgu tak check one by one. So kita ambil persamaan ini dan persamaan ini. Angkatlah mana satu dua. Lepas tu kita buat persamaan serentak. Dan persamaan serentak ini memang kita tak mungkin boleh selesaikan. Sebab dalam ini ada X, ada Y, ada M. Kita tak mungkin selesaikan. Macam biasa. Tapi kita tahu dia ialah tangent. Maksudnya kalau saya selesaikan benda ini, sepatutnya saya hanya ada satu nilai X dan satu nilai Y saja. Sebab hanya ada satu titik persilangan. So bila sampai sini, kita tahu jawapan ini hanya ada satu. So kita tahu dia ialah P kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Okey, lepas tu masukkanlah kita punya ini. PAC kita. Maka akan diberi di sini. Awak tahu gabung satu. Awak tahu pakai P kuasa 2 tolak 4 AC dengan betul satu. Okey, lepas itu kita kira lah. So di sini awak nampak kuadratif. Tak boleh pakai kalkulator. Maksud saya tak boleh gunakan sheet calculate lah. So kita kena kembang sehingga kita dapat bentuk kuadratif. Sekarang baru boleh pakai kalkulator. Masukkan A, masukkan B, masukkan C untuk dapat jawapan. Jangan lupa bila sudah dapat jawapan, tulis dia punya itu. Kalau pakai teknik pemfaktoran, kena dapat check M kali M, boleh dapat M kuasa 2 tak? Kalau boleh, boleh. Kalau tidak, maksudnya ada satu baris lagi di tengah-tengah ini. So, jawapan negatif 2 dan 6 betul. Soalan 13. Cikgu kata dia ada titik minimum macam ini. Apa yang kawan kamu buat? X tolak
M. Siapa punya kerja ini? Ain. Ain. Kenapa S tolak M sama dengan kosong? Sebab ambil daripada persamaan yang pertama tu. Daripada persamaan pertama ni, okey, mula-mula cikgu tengok awak buka kurungan. Okey, cikgu faham. Lepas itu, ini macam mana pergi ni? Kena kembang ke cikgu? Tak kisahlah, tapi cikgu nak tanya awak tadi ini, macam mana awak dapat ini? Kenapa awak ambil apa berada dalam kurungan saja? Kenapa awak tahu yang dalam ini sama dengan kosong? Tak sure. Okey, so di sini ada salah konsep di sini So cara kita buat okey. Bila kamu tengok bentuk ini sebenarnya ialah bentuk pengempunan kuasa 2. So kita sudah boleh baca kita punya titik. Okey, A kita 2 graf senyum, so titik graf senyum titik minimum. Okey, Ain titik minimum kita berapa kalau daripada fungsi ini? Kalau ini negatif M, apakah ini? Negatif 2M ke cikgu? Tak, ini, ni. Okey. Daripada soalan ini, pergi sini, awak faham? Awak yang buat. Kenapa cikgu tanya awak faham? Okey, kita buka kurungan besar aja. Kita buka kurungan besar. Okey, yang ini kita tak dapat kembangkan sebab ada kuasa 2. So, kita main tulis tepi aja. Yang ini kita kembangkanlah dapat tambah 2A. Tambah 2N. Okey. Lepas itu, ini kan dalam bentuk pengempunaan kuasa 2. Bila kita berada dalam bentuk pengempunaan kuasa 2, kan kita boleh baca titik minimum dengan cepat aja. Kalau nampak negatif M, apakah koordinat X kita? 2. Okey. Ain, kalau cikgu tanya awak ini. Bagi huruf pening kan? Bagi nombor. Okey. Kalau inilah awak punya fungsi, apakah titik minimum awak? Negatif 3. Bukan. Nombor itu sepatutnya kena apa? Kita kena ubah tanda So negatif 3 akan jadi? 3. 3. Belakang? 4. Belakang tu kita saling. So konsep yang sama. Kalau sekarang inilah bentuk pengempunan kuasa 2 kamu, apakah titik minimum awak? Koordinat X awak? M. M. Okay, koordinat Y? 2N. 2N. Boleh? Okey, tapi dalam soalan ini, dia beritahu kita titik minimum dia ialah 6T, 3T tolak 1. Ini soalan bagi kita. Inilah titik minimum dia. So, apa yang awak boleh cakap? M sama dengan 6T. Okey, dan? 2N sama dengan 3T tolak 1. Tolak 1. Okey. So sebenarnya apa yang cikgu tulis ini nanti tapak awak punya ini. Cikgu tak tahu secara kebetulan ataupun apa sebab awak tidak mampu terangkan kepada saya kenapa awak ada idea ini. Cikgu tak tahu kenapa awak ada idea ini, so cikgu tidak dapat terangkan Tapi awak akan tengok belakang itu sama. Sebab awak sebenarnya dapat dua persamaan serupa macam saya. Kalau awak tolak M, awak bayangkan kalau saya pindah sini, kan 6T sama dengan M. Boleh So cikgu tidak pakai ini sebab awak tidak mampu terangkan. Cikgu tahu tapi cikgu tidak boleh cakap di sini. Sebab buat macam ini banyak konsep di belakang cikgu perlu terangkan. So memandangkan awak sendiri pun tak tahu, cikgu tak cakap lah. Cikgu akan galakkan buat macam ini aja. Dari sini dapat titik minimum kita, kemudian banding dengan titik minimum dia, kemudian kita samakan koordinat S dengan koordinat S, koordinat Y dengan koordinat Y. So lepas tu ya seterusnya betul lah. Kita ada dua persamaan. Kita buatlah persamaan serentak kita buatlah persamaan serentak. Tapi untuk persamaan ini kalau kamu tengok soalan nak ini soalan apa?
Okey, soalan 13 soalan nak ungkapkan M dalam seputang N. Sebab kita tak mungkin selesaikan dia sebab di sini ada 3 huruf M, T dan N. Nak selesai tak boleh. Kalau nak selesai saya perlu ada 3 persamaan. Kalau ada 3 benda tak tahu, kita ada 3 persamaan baru boleh selesaikan. So sekarang kita tak selesaikan dia. Kita hanya nak ungkapkan M dalam seputang N. So kalau kamu tengok bunyi macam itu, maksudnya T tak nak. Dia tak nak T. So, itulah kita akan buat T sama dengan. So, kita ambil daripada persamaan 2. Daripada persamaan 2, kita buat T sama dengan. Kemudian masuk ke dalam persamaan 1. Masuk ke dalam persamaan 1. Dan maka kita dapatlah satu line baru, langsung tak ada T. Langsung tak ada T. So, tinggal kerja. Ringkaskan sajalah. So, ini awak. Okey, ini. Okey, ini cikgu nampak awak darat ke dalam. 3 ini sebab awak darat 3 ya? Okey, kosong darat 3? Kosong. Mana tetang ini? Oh, silap cikgu, sorry. Okey, so sepatutnya sini ialah kosong Sini ialah kosong. Okey. So, cikgu tunjuk kesalahan kamu saja. Cikgu pakai cikgu punya persamaan lah ya. So, kalau persamaan cikgu simple sikit. M sama dengan 6, 2N tambah 1/3. Okey ya. Siapa? Ain Okey, Ain sambung. Daripada ini. M sama dengan 12N tambah 6/3. Okey. Cikgu nak ungkapkan M dalam sebutan N. Sudah? Adakah awak sudah jawab soalan? Ungkapkan M dalam sebutan N. Dah, tapi tak ringkas. Ya, sudah tapi belum ringkaskan. Ringkaskan? 3 kurungan 4N tambah 2/3. Okey, potong. So, kita dapat 4N tambah 2. Boleh ya? So, sini salah. Awak salah sebab inilah sebenarnya. Salah sebab 3 kali kosong. Budak sekolah rendah paling suka 3 kali kosong. Senang hafal sifir ni. Tapi bila sampai sekolah menengah, kamu semua takut kosong. Okey, sabar. Okey, soalan 14. Okey, cikgu kata HK adalah punca bagi persamaan ini. So, kamu gunakan hasil tanpa punca, hasil darat punca. Okey, boleh. So, okey, hasil tanpa punca negatif B per siapa punya kerja? Ain. Ain juga. Okey, Ain. Awak pakai rumus negatif B per A kan? A awak berapa? 4. Okey, ini C per A kan? A awak berapa? 4H. So, A awak 4 ke 4H? 4H kot. Okey, sini silap dia. 4H so, sinilah. 4H. Okey. So, okey. So, betul lah. Tapi ini saya tinggal 1 hash. So, inilah dia. Hasil tambah dia. Hash tambah K atau K tambah H tak kisahlah. Ini KH. Okey, so kerja kita ialah kita kena selesaikan ataupun kita tapak sehingga bentuk hash bagi K. Sebab dia bagi nisbah. Dia bukan tanya kita apakah nilai hash dan K. Kalau awak mampu cari hash, mampu cari K, maka baru awak buat hash K boleh. Ataupun kita terus cari saja hash per K berapa. Pun boleh ya. So, kerja mesti salah sudah kan. So, K sama dengan 7 per 4 hash tolak hash. Lepas itu masuk ke dalam hash K. Oh, ini. Sini kuasa 2. Betul? Sama dengan 7 tolak sama dengan K 7
Boleh. Ataupun cikgu samakan pengebut dululah. 4 hash sama dengan 7 tolak 4 hash kuasa 2. Itulah dia. Okay, darab 1/4 hash. Okay. So, alamak, kuasa 3 keluar. Okay, 7 hash. Cikgu tidak pakai ni sebab kalau pakai ini makin lama makin banyak hash keluar. Apa yang saya buat ialah saya nampak atas ini ada hash, bawah ini ada hash, cikgu potong Boleh? Boleh Cikgu cikgu. potong. Okay, so ini cikgu tak pakai Dia boleh buat tapi takut merumitkan keadaan. So kita dapat 7 tolak 4 hash kuasa 2 bahagi 4. Boleh Cikgu potong ini. Okay. Untuk sebelah sini tak jadi potong sebab dua-dua di bawah. Okay. Sama dengan 7 tolak 4 hash kuasa 2 bahagi 16 hash kuasa 2. Kuasa 4 pun keluar. Okay. Boleh Okay, kita sambung. Ain sambung. Darab silang. Okay, darab silang. Okay. Cikgu puas kalau salah awak cakap 112 hash kuasa 2 tolak. Orang lain tolong cek kalau cikgu salah tulis. Okay, boleh? Okay. Lepas itu kita kumpul di satu tempat dulu Cikgu nak kumpul ke arah mana? Okay, cikgu kumpul ke arah sini arah sini So 64 hash kuasa 4 nanti. Buat macam ni nanti awak pening. Okay, cikgu pindah semua ke kanan dulu So ini jadi negatif 112 hash kuasa 2 tambah 64 hash kuasa 4. Ini tak bergerakkan. So tambah 28 tolak 16 hash kuasa 2. Okay, lepas tu cikgu ringkaskan. Ini 64 hash kuasa 4. Okay, hash kuasa 2 ada 2. Negatif 112 tolak 16. Negatif 128 hash kuasa 2 tambah 28 sama dengan 0. Pesannya nombor. Boleh ringkaskan tak? Bahagi 4 boleh? Bahagi 4. Kita bahagi 4 lah. Cikgu kecilkan dia. 64 bahagi 4, 16 hash kuasa 4. Kalau salah cakap dengan saya, bagi 4. 32 hash kuasa 2, 7. Okey. Boleh nampak tak? Ini sebenarnya ialah satu bentuk kuadratif. Ai nampak tak? Ini sebenarnya ialah satu bentuk kuadratif. Boleh. Okey, kalau dia ialah satu bentuk kuadratif, so apa jawapan kamu? A kamu berapa? A 16. Okey, A 16. B? Cikgu, kalau kuasa 4 dikira kuadratif juga ke? Nanti cikgu terangkan. Nanti cikgu terangkan kenapa benda ini cikgu panggil dia kepada kuadratif. Okey. Bagi Ain sambung nanti cikgu terangkan. Okey, B negatif 32, C 7. Okey. So kamu dapat jawapan satu ialah 7/4, satu lagi ialah 1/4. Okey. Itu yang cikgu kata dia nampak macam kuadratif, tapi dia bukan yang kuadratif yang kita faham. Yang kamu Okey, untuk siapa yang tak nampak kenapa cikgu cakap dia ialah kuadratif, cikgu buat ni, katakan. Cikgu boleh pakai X tak? Cikgu tak pakai S sebab soalan ni ada S. Katakan cikgu pakai Y Okey, kamu bayangkan Y sama dengan hash kuasa 2. Hash kuasa 4 maksudnya hash kuasa 2 darab hash kuasa 2. Betul tak?
Tadi yang siapa yang tanya saya ini, adakah itu kuadratif punya? H kuasa 4 ialah H kuasa 2 darab H kuasa 2. Boleh terima? Boleh. So, ini maksudnya ialah Y darab Y. Y kuasa 2. Boleh? So, ini sebenarnya ialah 16 Y kuasa 2 tolak 32 Y 7 sama dengan 0. Boleh terima? Boleh. So macam ini awak akan nampaklah ini ialah Y awak. So sini kita buat 7Y tolak 7. 4Y tolak 7, 4Y tolak 1. Lepas tu tak check dia. 4Y kali 4Y ialah 16Y kuasa 2. Tapi kamu ingat, kita bukan nak Y, kita nak H. So awak kena ubah balik lah. So H kuasa 2 sama dengan 7/4, 1/4. Boleh? Ataupun kalau tadi I nampak ini terus A, B, C, awak sebenarnya boleh juga terus tulis macam ini kepada saya. H kuasa 2, 4H kuasa 2 tolak 7, 4H kuasa 2 tolak 1 sama dengan 0. Lepas tu tulis ini. Untuk siapa yang tadi awal-awal sudah nampak dia ialah kuadratif. Okay? Tapi kalau tak nampak punya, awak pergi buat ini. Katakan Y sama dengan H kuasa 2. So, awak akan nampak benda ini sebenarnya ialah satu kuadratif. Sebab secara kebetulan ini H kuasa 4, H kuasa 2, dia tak ada H kuasa 3. Kalau dia ada H kuasa 3 memang tak boleh buat. Boleh ya? Okey ke cikgu sudah settle masalah awak? Okey. Ya. So okey, banyaknya jawapan untuk H kita. So H ada jawapan punca kuasa 2 7/4. Tapi jangan lupa ada satu lagi ialah negatif. Boleh? Okey, kemudian yang ini kalau set 1/4, 1/2 kan? Dia boleh putuskan 1/2, negatif 1/2. So ada 4 jawapan di sini. Boleh? Okey ya? So sekarang kita cari nilai K. Tadi K ialah apa K di mana? K ialah bukan. K di mana? Okey, K di mana? Okey di sini. K di sini. Boleh? 7/4H tolak H. 7/4H tolak H. Okey. K ialah apa? 7/4H tolak H. Betul? Lupalah. Betul. Okey. Minta tolong kejap. Ilya buat ini. Intan buat ini. Ain buat ini. Farisa buat ini. Cikgu nak jawapan. Kalau boleh bagi jawapan tak pundakan punya lagi bagus. Kalau tak boleh pundakanlah. Sebut nama baru sebut jawapan Ilya. Okey, Ilya jawapan. Pundakan. Okey, awak bagi saya jawapan yang pundakan itu, tapi lepas itu awak jangan padang kalkulator awak dah sebab nak pakai lagi. Okey, apa dia? Bagi saya okey. Sorry? 3.97. 97. Jangan padam jangan padam. So Intan mesti negatif 3.97, betul? Nah, i jangan padam i jangan padam. Sebab kita kena tak ada round off baru boleh buat soalan nisbah ni. Okey, Ain? 97 cikgu. Yang negatif tu. Yang ini Farisa. Okey, Farisa berapa? Bukan cikgu, yang negatif 3.97. Oh, 97. Okey, sorry. Okey, Ain? 3. 3. Farisa? Cikgu. Dia saya pening. Maksudnya awak buat ini 7/4 negatif 1/2 tolak negatif 1/2. Saya dapat negatif 27/2. Negatif? Jap. Banyaknya. 7 Dapat negatif 3. Negatif 3. Okey. Sekarang kamu 4 orang sendiri-sendiri ya. Okey.
So sekarang soalan nak nisbah HK kan? Kejap. Nisbah HK maksudnya kita boleh kaitkan dengan H per K. Okey, Ilya, kamu ambil jawapan tadi, awak buat angsa bahagi awak punya ini. 7/4. Angsa bahagi 7/4. Cikgu. Ah. Yang punca kuasa 7/4 tu gantikan dekat dalam K tu kan? Ganti dekat dalam H. Yang Dia ialah H. Yelah gantikan dekat dalam persamaan K sama dengan 7 tu kan? Ya. Dapat kosong lah cikgu. Bukan 3.97. Siapa yang cakap ini kepada saya? Elia juga. Okey, Intan you dapat kosong ke dapat ini? Saya tekan balik dapat syntax error, teacher. Okey, yang ini. Kejap, cari calculator you warna apa? Putih. Hitam Okay, hitam dia susah. Putih cikgu, putih. Putih ya? Okey, boleh. Putih saya punya itu. Okey, kejap. Mana saya punya ini? Tutup macam ni. Ayah. Putih ini saya rasa. Ini. Mana 1 2 baris masuk. Kejap. Okay, nanti. 2 per... sorry. Ini bukan putih. Ini hitam punya. Ini baru putih. Okay. Soalan. Calculator mana lagi? Okay. So, kita... Tertekan. Okay. Mana dia? Okay. Kejap. Macam nak gerakkan dia. Tak boleh gerak. Gerak bawah inilah. Tadi siapa? Intan kan? Okay. Kejap. Susah ni. Ini tak nak bergerak punya. Alah. Tak nak bergerak. Nanti cikgu hafal dia punya itu dulu. Kalau kamu tak boleh hafal, kamu catat di mana-mana lah ya. Okey, K sama dengan 7/4 H tolak H. Yang awak nak masuk ialah negatif. Yang awak nak masuk ialah nanti. Kejap. Ini ialah H. Ini ialah Stop. Ini H ke K? Ini K. Nanti. Awak buat ini, awak tambah H. Ini sudah yang masuk. Okey. Ini K ya, ini K. So, cikgu nak... Okay. So, tengok cara tekan ya. Sorry, ini saja saya boleh bagi awak. So, kita nak cari jawapan K. So, maksudnya 7 per... Okey, bawah ialah 4. Okey, awak senang pupuk kurungan lah. Kurungan negatif 7 per 4 tutup kurungan. Okey. Lepas itu tolak negatif 7/4. 7/4. Boleh? Sebiji sebulat baca apa yang awak nampak. Lepas tu awak tekan sama dengan kosong. Boleh? Intan okey? Boleh? Okey. Okey ya. So sila padam. Tak apalah, nama padam tak apa.
So 2 ini ialah kosong. Okey, bila benda ini ialah kosong, kita akan abaikan jawapan inilah sebab nanti tak bentuk nisbah. Boleh ya? Kita abaikan jawapan ini sebab dia tak boleh bentukkan nisbah. Awak bayangkan kalau K kosong di bawah itu. So kita hanya gunakan 2 ini aja. Okey. So minta tadi siapa? Farisa Farisa belakang. Tepang ini siapa? Siapa? Ain. Okey, Ain. Sekarang you masukkan hash awak 1/2 bahagi K. Maksudnya untuk orang ini akan buat 1/2 bahagi 3. Untuk Farisa ni kan, negatif 1/2 bahagi negatif 3. Apa jawapan kamu? Ain 1/6. 1/6. Sama. Okay. So bila awak dapat H per K kamu ialah 1/6, nisbah kamu 1/6 lah. Kena tulis dalam bentuk nisbah 1/6. Boleh? Ya. Okay, kita pergi kepada soalan 15. Okay, soalan 15 cikgu kata ini memberi nilai minimum macam ni. So kalau nilai minimum sekali lagi dia dikaitkan dengan pengembunan kuasa 2. Dia punya koordinat Y. So kita mula-mula kita ambil apa yang bagi itu, kita pergi buat pengembunan kuasa 2. Okay. So mula-mula S tanpa, okay, cikgu tengok cepat aja tak keluarkan ini. Okay. So kita tapak bentuk ini, Lepas tu nilai minimum akan sama dengan inilah. Sama dengan ini. Sebab dia merupakan koordinat Y kita. So kawan kamu akan buat P kuasa 2 tambah 1. Oh okey. Oh ini, okey, belum habis buat. Kalau ringkaskan tapak inilah. Nanti. Mana dapat P kuasa 2 tambah 1? Siapa punya kerja? Elia, cikgu yang tu tolak P kuasa 2 tambah 2P kuasa 2. Oh, okey, sebenarnya ada satu baris lagi di sini lah kan? Okey. Y sama dengan S tambah P kuasa 2. Ini kita ringkaskan tanpa P kuasa 2 tolak 1. Sekarang kita bandingkan ini So itu nilai minimum P kuasa 2 tolak 1. Tapi soalan kata ialah P kuasa 2 tambah 2P. Tambah 1. Thank you. Okay. So kita samakan mereka lah. Dan soalan pun memang bukan minta kita selesaikan. Dia nak kita belum habis buat. Belum buat. Sorry. Soalan 15A. Oh, okey. Cikgu yang tak habis. Okay. So bila awak sudah buat dalam pengembunan kuasa 2, cikgu tanya apakah titik minimum? Ini lah. Bukan P lah kan? Tolak P kan? Kan cikgu silap. Awak yang silap sini. Kejap. Banyak silap sini. Ini dua kali silap jadi betul. Okey, kita buat semula Ilya. Siapa? Ilya. Okey, kita buat semula Okey. So X kuasa 2 tolak. So ambil nombor ini bagi 2 negatif P. Negatif P. Nampak? Awak punya ni. So belakang kuasa 2 P kuasa 2. Okey, P kuasa 2 Okey, walaupun lain sikit susunan dengan awak tak apa, tapi sama aja benda dia Hanya dalam susunan yang berbeza Okey. So yang tengah-tengah itu kita salin lah. Kita salin tambah 2P kuasa 2 tambah 1. So inilah Fs kita. Lepas tu bila awak ringkaskan S tolak P kuasa 2, ini yang tadi awak kata kan, tambah P kuasa 2 tambah 1. Baru mungkin bila awak baca koordinat, sini awak cakap P dah. Kalau tidak bagi saya 2 kali salah. Sini kalau ikut awak sepatutnya itu negatif P. Boleh ya? Okay. So cikgu potong ini ya. So baru kita tulis titik minimum. Ini ubah tanda, ini salin. Ya. Lepas tu cikgu suruh ungkapkan P dalam sebutan Q. Ungkapkan P dalam sebutan Q. So ini awak punya titik minimum. Tapi soalan kata nilai minimum ialah
Q kuasa 2 tambah 2P. So kita samakan dengan kita punya koordinat Y kita. So dapatlah line ini dapat line ini Okey, lepas tu tinggal kerja ringkaskan sajalah. So kamu mula-mula tanpa P jadi okey, sini betul. Okey, cikgu sambung Cikgu, saya tak. Okey. Boleh. James sudah Okey, memang ini kita jarang buat. Sebab biasanya yang kita buat ialah kita tarik faktor sebenarnya keluar kan. Tapi ini tarik faktor sebenarnya keluar masih ada P. So tak boleh. So untuk buat soalan ini sebenarnya kita akan buat pengempunan kuasa 2 kepada ini. Ilya kita cuba So tapi kali ini bukan X lah tapi P. Okey, belakang itu cikgu salin. Okey, Ilya kita mula ambil ini bagi 2. Negatif P. Awak kena bayangkan P kuasa 2 tolak 2P seolah-olah macam S kuasa 2 tolak 2X. Oh, negatif 1. Negatif 1. Kuasa 2? 1. 1. Okey. Sini belakang tak ada benda kan? Tak ada benda, tak ada nak saling lah. Boleh? Boleh. Okey Okey, lepas itu kita macam buat selesaikan persamaan kuadratik dengan kaedah penggabungan kuasa 2. Kita pindah semua benda ke sebelah sini. Okey. So mula-mula saya nak pindah mana satu dulu. Negatif 1 dalam kurungan kuasa 2, negatif 1 di luar ni. Mana satu pindah dulu? Negatif 1 dekat luar. Okey. So cikgu pindah. P tolak 1 kuasa 2 sama dengan Q kuasa 2 tolak 1 tambah 1. Tak payah. Tak payah. Okey, lepas tu kita pindah apa pula? Punca kuasa. Bukan, kuasa 2. Kuasa 2. Okey, ya. Okey, kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 untuk Q kuasa 2? Q. Ada tambah tolak tak? Sekejap. Tak ada ke? Oh, tak ada. Sebab memang sini sendiri ialah Q. Okey, tak ada. Okey, so soalan apa? Okey, hampir siap lah kan? P dalam sebutan Q. So, P sama dengan? Q tambah 1. Q tambah 1. Soalan ini memang special sikit di sini lah. Kita jarang buat. So, sebenarnya pengembunan kuasa 2 ada banyak kegunaan dia. Okey, soalan 16. Satu roket mainan dilancarkan dari bubung sebuah bangunan macam ini. Okey, gambar raja ini cikgu terbalikkan dia supaya senang sikit awak faham. Cikgu terbalikkan sikit supaya senang kamu faham. Okay? Sebab kalau cikgu ikut graf ini, tadi cikgu ada nampak lakaran graf kan? Ada buat tak lakaran graf? Okey. Kejap. Ini siapa punya kerja? Ilya. Okey, Ilya. So, awak cari ini sebab dia punya julat dia. Okey, awak dapat kosong negatif 5. Tapi kita nampak dia kuadratif kan. So, kita akan lakarkan. Okey, lakarkan nanti H sama dengan T4 tolak T. So, di sini kita akan nampak ialah kalau saya kembangkan 4T tolak T kuasa 2. So, graf masam betul. Walaupun gambar raja nampak, tapi kita go through sekali lagi Okey, graf masam. Lepas tu pindah sang X kita 0 dan 4. So, sini sepatutnya 4 lah kan? Okey. Pindah sang Y. Mana awak tahu ini? Yang tu saya cari titik tengah dia. Titik tengah antara 0 dengan 5. Okey, ini cikgu bagi awak faham apa salah konsep dulu Kalau kamu tengok ini lebih kan? Ini tak ada lebih kan? So awak tak sepatutnya gunakan 0 sampai 5. Awak kena ambil yang sama tinggi punya. Maksudnya awak sepatutnya ambil 0 dan 4. Boleh faham maksud saya? Boleh. Okey, so sini sepatutnya 2. Okey, H ini ialah apa H tu saya letak sendiri. You letak sendiri. Okey, tapi dalam gambar raja ini H ada maksudnya.
Dia kata H ialah tinggi roket itu pada masa T saat selepas dilabungkan. So awak nak kata itu. Tapi kalau kamu tengok soalan ini, tinggi roket itu sentiasa berubah kan? So cikgu tidak galakkan awak pakai huruf yang sama. Nanti awak pening. Awak pakai huruf lain. Boleh ya? Pakai huruf lain. Katakan cikgu awak pakai huruf apa you nak? K. K. Cikgu ubah kepada K supaya tak pening dengan H yang original tu. Boleh ya? Awak tahu tak nilai K ini berapa? Ada cari tak? Okay, so ini tempat silap. So ini sepatutnya 4. Ini sepatutnya 2. Okay, so ini sepatutnya 2. So, okay. 2. So untuk tahu nilai ini, untuk tahu nilai K ini, kita masukkan ini ke dalam persamaan kita lah. Boleh? Cikgu terpaksa kecilkan. So, okay, ini 2. Okay. So cikgu masukkan 2. Ini cikgu pakai K lah. Cikgu pakai K supaya tak pening. Okay. So, kira balik. 4. 4. Okay, so ini ialah 4. Okay, cikgu tulis semula, nanti kawan nak baca tak boleh baca. So ini sepatutnya ialah 2, 4 tolak 2. Okay. So dapat jawapan 4. So soalan tanya, tak baca soalan nak apa pula. Okay, soalan A, lakarkan graf. So bila lakarkan graf, inilah 4 kena tulis, pindahkan S, cikgu kena baca. Okay, titik ini sebenarnya awak boleh cari dulu dah sebenarnya. Okay, awak cari dulu, sini terus tulis 2, 4. Maksudnya benda yang awak buat ini di sini sebenarnya. Okay, ini sebenarnya terus tulis 4. Okay, itu satu cara kita tahu. Satu cara ialah awak pergi buat pengembunan kuasa 2 untuk ini. Awak pun boleh tapak. Awak pun boleh tapak. Maksudnya awak buat kerja ini cikgu buat cepat dah. Tolak T kuasa 2 tolak 4T. Negatif T kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Ini tak payah. Negatif T tolak 2 kuasa 2 tambah 4. So kalau kamu tengok sini, cikgu pun boleh tapak 2, 4. Ini satu cara Ilya dapat dia punya itu, dia pakai pasti simetrik tengah-tengah, boleh. Ataupun awak boleh ambil persamaan ini, awak pergi buat pengembunan kuasa 2, awak pun boleh dapat titik ini 2, 4. Boleh ya? So soalan A, lakarkan graf. So sepatutnya cikgu kena boleh baca pindasan S, sepatutnya cikgu boleh baca titik maksimum. Okay, pindasan Y kosong betul. Maklumat tak lengkap lah. Okay, B, apakah yang diwakili oleh nilai maksimum graf? So, nilai maksimum kita ialah 4 lah. Nilai maksimum kita ialah 4. Apa yang diwakili oleh nilai 4 ini? Okey. Ilya kata itu ialah tertinggi roket itu. Betul. Okey, kalau kamu tengok ini tempat paling tinggi roket boleh pergi kan? So, betul lah penerangan dia ini mewakili nilai tertinggi roket itu. Okey, C, julat masa di mana roket tersebut berada lebih tinggi daripada bangunan itu. Okay. So kalau kamu tengok graf, inilah waktunya. Inilah waktunya. Inilah waktunya. Okay. Kamu boleh bayangkan awak punya building di sini. Awak punya building di sini. Okay. So masa dia berada lebih tinggi daripada bangunan ialah masa ini. So masa ini ialah bila? Daripada 0 sampai 4. Lepas 4, dia sudah lebih rendah daripada bangunan. Okay. Daripada 0 sampai 4. Cuba cek jawapan kerjaan. Okay. 0 sampai 4. Inilah 3.7. Oh, sebab tadi awak yang salah faham tu. Dia bawa dari atas sampai bawah. Bukan. Ilya, you ambil 3.75. You ambil ketinggian dia. Cikgu, mula-mula saya tak dapat dia punya punca lagi 1 sebab tu saya guna yang 5. Kan 4 tu kan? Okey. Tapi yang ini sepatutnya awak tulis 5, bukan tulis. Itulah. Okay. Awak ambil koordinat Y kan? So, salah satu ialah awak tadi tak cari pindasan S. 2, awak pun sebenarnya refer koordinat yang salah. Sepatutnya refer koordinat X, masa dia. Sebab kalau kamu tengok graf, bawah ini mewakili masa. Yang ini mewakili tinggi.
So kalau awak ambil koordinat Y, yang awak refer itu ialah tinggi. So tempat ini kita refer koordinat S. Dia secara kebetulan dua-dua 4 pula ya. Okay, so 4 ya. So 4 dan kita tidak tulis sama dengan, sebab kalau tulis sama dengan maksudnya waktu itu kalau di tempat ini ya, tempat sama dengan waktu itu ketinggian dia sama tinggi dengan bangunan. Dia soalan nak lepek tinggi. So tak boleh, 0 tak 4 tak boleh. Sebab waktu 0 tak 4 dia sama tinggi dengan bangunan. Itu sebenarnya simbol kita tidak ada sama dengan. Okey, soalan 8, kalau dia ambil 8 saat untuk sampai ke tanah. So sebenarnya yang ditanya oleh dia ialah inilah. Dia sampai tanah, waktu itu masa dia ialah 8 saat. Soalan tanya berapakah tinggi bangunan itu? So awak masukkan X awak ataupun T awak sama dengan 8 ke dalam persamaan. Okey, kita masukkan. So awak masukkan, awak dapat negatif 32. Tapi negatif 32, sorry ya, up down macam ni. Maksudnya titik ini ialah 8 negatif 32. So bila dia ialah negatif 32, maksudnya sini negatif 32. So ketinggian dia 32 lah. Cikgu tak patut tulis di tepi ni. Negatif 32 di sini. So ketinggian benda ini 32 lah sebab tinggi kita tak ambil negatif. So betul lah 32 meter. Okey, soalan E, cikgu kata sekarang tinggi bangunan itu ialah 60. Tinggi bangunan itu ialah 60. Saya bayangkan kalau saya panjangkan dia. Kali ini ialah 60. Ini ialah 60. Okay? Dan soalan tanya masa yang diperlukan supaya dia sampai sama tinggi dengan dia. So sebenarnya cikgu nak tanya awak, bila dia sampai sini, apakah masa dia? So Ilya pun buatlah. Hanya sinilah ya. Ya. Okay. Tak payah tulis sinilah ya. Kita terus tulis H sama dengan negatif 60. Kenapa negatif 60? Sebab koordinat ini di bawah pasi X. Macam tadi kan kita dapat negatif 22, tinggi dia 32. So sekarang terbaliklah. Kalau tinggi dia 60, koordinat dia negatif 60. Sebab gambar raja ini, bangunan ini dalam keadaan macam ini. Kita kena tengok soalan ya. So bila awak dapat ini negatif 60, so awak dapati dia ialah kuadratif. So kita selesaikan persamaan kuadratif. Di sini sepatutnya ada 2 jawapan kan? Ilya kenapa abaikan jawapan ini? Sebab masa dan negatif. Ya. Kan sebab lagi satu kan dekat dia sebelah kanan graf. Ya, 2 alasan Satu, masa tak boleh negatif, itu pun satu sebabnya kita buang dia. Ataupun awak boleh kata sebab cikgu titik ini kita nampakkan T berada di sebelah kanan pasi Y. So tempat ini tak mungkin nilai ini nilai negatif, dia mesti nilai positif. Okay. Negatif 6 ini sebenarnya di mana? Di sini. Ini tempat negatif 6. Tapi tak payah pedulikan lah. Tak payah pedulikan. So itu sebabnya jawapan negatif 6 diabaikan, kita ambil jawapan positif saja. Okay, itu soalan 16. Okay, kita pergi kepada soalan 17. Sorry ya, sabar sikit dua soalan. Okay, Raja 17 menunjukkan ahli tentang bola. Cikgu sudah bagi persamaan ini. S ialah jarak mengufuk dalam meter dari ahli. Dan Y ialah ketinggian dalam meter dari tanah. So kita boleh fahamlah, inilah kedudukan pasi S dan pasi Y kita. Sebab dia kata S ialah jarak mengufuk dari Ali. So Ali lah sebagai titik asaran kita. Dan Y merupakan ketinggian bola itu kan, sebab gerakan bola itu. So tempat ini titik asaran. Okay. So soalan kata kalau Aiman berketinggian 1 meter. So ini sini 1 meter. Ataupun senang cakap sini 1 meter. Okay, dia berdiri tetap ketika Ali menentang bola. Dia tak bergerak, dia berada di sini. Cari jumlah jarak dalam meter antara Ali dengan Aiman supaya Aiman tidak kena bola yang menatang itu. So kamu boleh bayangkan tak? Kalau inilah bola punya pergerakan, Aiman boleh bergerak di sini kan? Katakan ini Aiman ini Aiman. Okay. Kalau dia berada di sini, bola tak kena dia. Kalau dia jalan sampai sini pun bola tak kena dia.
So inilah julak masa yang disebut oleh dia di kawasan ini. Kalau dia ada di sini, pola sudah kena lah. Waktu pola turun tu kena kepala dia. Kalau dia ada di sini, waktu pola naik saja sudah kena leher dia. Sudah kena di leher dia. Boleh? So soalan dia ialah apakah ini? Apakah ini? So sebenarnya yang ditanya oleh soalan ialah apakah julak masa ini? Apakah julak masa ini? So apa kawan kamu buat Okey. So kawan kamu masukkan Y sama dengan 1. Ini siapa punya kerja? Ashikin. Okey, Syikin. Awak tengah cari apa sebenarnya? Bila awak ganti Kejap. Bila awak ganti Y sama dengan 1, apa yang awak tengah cari sebenarnya? Okey, nanti aja kecilkan sikit. Awak tahu tak apa yang awak tengah cari? Y sama dengan 1. Awak tengah cari titik inilah. Dengan titik ini, dia punya koordinat Y ialah 1. So, apa yang awak buat ini, yang awak cari ini, ialah nilai ini dan nilai ini. Boleh So, kita susun ini 3.5, ini 9. So, bila soalan tanya, apakah jumlah jarak dia supaya di tempat itu dia tak kena, iaitu daripada 3.5 sampai 9. Boleh sama dengan tak? Tak. Tak boleh Kalau sama dengan maksudnya akan kena. Maksudnya kalau dia punya kepala di sini, kena lah kan. Ngangan kena sikit lah, kena sikit. So, simbol memang tak ada sama dengan. Boleh? Ada orang nak tanya apa-apa tentang soalan ini? Soalan ini sebenarnya tidak susah, tapi nak faham cerita dia. Cikgu pun duduk sini faham cerita dulu. So kita nak tahu pergerakan dia lah di kawasan ini saja dia boleh bergerak. Bola takkan kena dia. So daripada 3.5 sampai 9. Okey, soalan 18, cikgu suruh awak terbitkan rumus kuadratif daripada pengempunan kuasa 2. Sebenarnya tak ada apalah, buatlah pengempunan kuasa 2 awak. Buatlah pengempunan kuasa 2 awak. Ini kerja siapa? Ashikin. Okay, Syikin. Sebab kalau awak pakai nanti cikgu tengok cara awak. Sebab cara ini tak salah. Hanya waktu saya nak terang susah sikit sebab ini bukan cara yang biasa cikgu sebut. So, kita pakai cara yang cikgu biasa sebut supaya kawan lain boleh senang ikut Boleh Okay, Syikin kita buat kejap. Mana lah? Kita nak bergerak kejap. Buat cara yang kita biasa supaya senang sikit kita nak terangkan Okey, sebab awak tak sampaikan. Okey. AX kuasa 2 tambah BS tambah C sama dengan 0. Okey, Syikin kita buat pengempunan kuasa 2. Awak boleh tak dengan cara yang cikgu biasa ajar itu? Tak. Tak. Siapa boleh tukar orang cakap dengan saya? Cikgu, saya nak cuba. Cuba. So, langkah pertama kita tarik A sebagai faktor sembunyi kan? So, akan jadi A Kurungan X kuasa 2 tambah B per A X tambah C per A sama dengan 0. Okay, sama dengan 0. Okay, lepas tu kita nak isi sebelah dalam. Kejap. Okay. Tapi ini B per 2A. tambah ke tolak? Tambah. Tambah. Okey, belakang dia kuasa 2. B per cikgu nak terus ni ke? Terus kembangkan. B kuasa 2 per 4A kuasa 2. Okey. Lepas tu yang ini Salin. tambah C per A. Tambah C per A. Boleh? Okey. So that's that. Kita nak ringkaskan belakang tu, boleh ringkas? Sama ke penyebut. Okey, kita cuba. A X tambah B per 2A kuasa 2. So nak jadi pengebut berapa?
Darab, jadi 4A kuasa 2. 4A kuasa 2. Maksudnya kita darab 4A lah kan? Okey, atas jadi? 4AC. Okey. Tolak, itu tak ubah kan? Ini masih tambah. Okey, boleh? Okey, sekarang kita nak buka kurungan besar. Okey, pertama ini memang tak kacau lah. Sebab tak boleh darab ke dalam. Okey, belakang. Kalau A darab dengan dia? 4AC tolak B kuasa 2 per 4A. Okey, boleh? Okey, sambung lagi ya. Okey, so macam kita buat penggabungan kuasa 2, so kita mula hantar ke belakang ya. So mana satu hantar dulu? Tambah. Okey, yang tambah itu kita hantar dulu ah. Jadi Tolak 4AC tolak B kuasa 2 per 4A. okey. Kita tolak semua ini. Cuba masukkan negatif itu ke dalam untuk memudahkan kita nanti. B kuasa 2 tolak 4AC per 4A. Ada orang tak nak tanya apa-apa? Okey ya. Dia sebenarnya benda sama, hanya kita tak berapa selesa sebab banyak sangat huruf. Okey. Okey, lepas tu Pindah A. okey, pindah A. Macam nak pindah A? Jadi bahagi. Okey, bahagi A. So dapat apa? B kuasa 2 tolak 4AC bahagi per 4A kuasa 2. 4A kuasa 2. Oh, tak muat. Alamak, cikgu lupa. Oh, nasib baik ada. Mana cursor saya? Mana cursor saya? Boleh nampak? Boleh nampak? Okey, sambung. Oh, punca kuasa 2 tadi you cakap. Okey, S tambah B per 2A sama dengan punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC bagi 4A kuasa 2. Okey Kejap Okey. So, ikut punca kuasa 2 kita boleh buat secara perasingan kan? Sebab dia bahagi. Yang ini tak boleh lah. Yang tolak tak boleh. Tapi yang bahagi tu boleh. Mana satu boleh diringkaskan atas ke bawah? Bawah. Okey, bawah akan jadi 2A. 2A. Sebab 2A kali 2A ialah 4A kuasa 2. Dah sampailah. Okey. Lepas tu? Pindah tambah. Okey, pindah tambah itu. So, kita dapat set B kuasa 2. Jangan lupa bila saya sudah lupa sini. Okey, kuasa 2 kalau pindah sepatutnya ada tanpa tolak Jangan lupa. Ada tanpa tolak. Tanpa tolak. Okey, 4AC bahagi 2A. So, tanpa B per 2A hantar ke sana. Tolak B per 2A. Tolak B per 2A. Boleh diringkaskan? Boleh. Sama kan? 2A. Okay. So, kalau kamu nak sama dengan rumus, maka kita tulis belakang dulu. Tolak B tanpa tolak B kuasa 2 tolak 4AC. Inilah tatanya rumus kuadratif yang awak pakai selama ini. Boleh So, sampai sini kejap cikgu stop record dulu.